Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah penonton dapat dilihat di sini memang terdapatnya pelbagai jenis bunga, jenis bunga daunnya. Dan personal kita untuk episod kali ini saya difahamkan beliau sudah pun aktif menanam bunga-bunga ni sejak berumur 13 tahun lagi. Itu perkara yang paling menarik dari umur remaja sampai masa ini masih lagi aktif. Jadi kita akan bersama beliau sebentar saja lagi. Siapakah beliau? Beliau adalah Awang Wiki dan di sana beliau sedang sibuk melakukan satu kerja, tapi kita akan sapa beliau. Memang tidak dinafikan tanaman hias daun juga berfungsi dapat mencantikkan lagi suasana indah sebuah halaman rumah yang dihiasi dengan tanaman seumpama itu. Apatah lagi, tanaman hias daun itu mempunyai pelbagai jenis atau spesiesnya yang memiliki beraneka ragam rupa, bentuk, ukuran dan warna yang menarik. Justru itu, berkunjung ke rumah Personality Scope pada minggu ini yang beralamat nombor 72 Kampung Sungai Akar, kita akan dapat menikmati keindahan dan keunikan tanaman hias yang beliau usahakan. Koleksi lain tanaman hias adalah Alocasia yang kebanyakan spesiesnya bertemakan warna hijau. Namun terdapat juga warna lain seperti keperangan, kombinasi putih dan perang dan sebagainya. Bentuk daunnya kebanyakannya bulat lonjong dengan urat temulangnya seperti jemari itu kelihatan unik dan menarik. Ukuran daunnya dari sekecilnya hingga lebar seperti daun raksasa yang menarik lagi menawan hati melihatnya. Dikenali juga sebagai tanaman ZZ atau nama sebenarnya Zamioculcas zamifolia yang tidak kurang menarik dan merupakan tanaman perennial yang tumbuh di kawasan tropika yang berasal dari Afrika Timur. Daunnya tumbuh secara sejajar di sepanjang batangnya yang jaraknya berjauhan di antara setiap daunnya. Sementara warnanya adalah hijau mengkilap. Jadi apa habis kita lakukan ini? Sekarang saya tanam ini philodendron golden bowling. Dengan Menggunakan potimis. Medium apa ni? Ini potimis saya gunakan peat moss, perlite, cekam padi, mix sama untuk ini philodendron. Jadi kita ni mengatakan mengenai dengan tanaman philodendron. Namun sebelum itu, mungkin penonton luar sana ingin mengetahui lebih lanjut. Macam mana habis kita boleh suka menanam bunga-bunga ni? Sebab ini philodendron, dia daun tahan lama. Masih 1 tahun dia masih bagus dan cantik. Senang dijaga. Philodendron senang dijaga. Tapi mediumnya ni menggunakan sekam padi. Sekam padi. Kemudian apa ni taman ni apa tadi? Perlite. Jadi adakah memang khusus untuk philodendron saja atau tanaman-tanaman lain macam mana? Untuk monstera, untuk Hoya juga boleh. Juga boleh. Ya. Jadi apa ia punya ni orang kebaikan menggunakan medium seumpama ni? Ini potimis baik untuk tumbuhan punya akar supaya akar sehat dan kuat. Apabila kami siram air, dia air boleh turun dengan cepat. Tapi yang menariknya Auda, saya terlihat kulit telur. Ada di sana. Jadi apa kegunaannya tu? Kulit telur bagus untuk kalsium untuk tumbuhan. Biasa saya pecah-pecah simpan sedikit di atas tanaman. Jadi kan ia seperti serbuk ni. Yes. Si serbuk kemudian diletakkan atas tanaman. Kegunaannya ia kebaikan untuk kalsium. Dan juga apa lagi tu? Memang ia cuma untuk kalsium sajalah. Ya, untuk kuat tumbuhan yang Mungkin kongsikan. Ini apa ni? Ini philodendron. Ini philodendron apa ID? Golden dragon. Golden Dragon. Oh, besar juga.
Berapa tahun sudah kita menjaga ni? Ini 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi daripada ya anak bunganya ya, saiz macam tu tadi awal tu, Ya. damit macam tu, Yes. boleh membesar macam ni. Boleh, boleh. Jadi ia boleh membesar lagi kan? Boleh besar lagi. Oh, Naik atas. Ia jenis menjalar ke atas. Yang menjalar. Jadi mungkin kita ada tips ni orang cara menjaga philodendron supaya dapat je ni. Sihat usulnya ni. Subur usulnya ni. Macam mana? Mesti dalam keadaan yang shaded, ada shading net. Biasa siram air 2-3 hari sekali. Dia suka air cuci daun. Ya, jadi daun basah dia cepat membesar. Oh, jadi penggunaan baja penting juga. Penting juga. Apa bajanya? Dia ada pakai baja liquid fertilizer untuk spray atas daun. Jadi dia makin hijau dan lebat besar. Nampaklah, ia nampak sangat sihat ni usulnya. Dan di sini juga ada banyak sebenarnya jenis bunga-bunga. Baik, Abang Wiki mungkin boleh kongsikanlah secara lebih lanjut. Macam mana ni apa jenisnya? Philodendron glorious. Philodendron yang ni. Ini Hoya curry variegated. Hoya curry. Okay. Dia unik daun heart shape. Oh, betul lah bentuk love. Love, ya. Dan juga penjagaannya macam mana? Adakah sama seperti philodendron? Dia suka panas. Oh, saya ambil lah. Dia Boleh, keluar. boleh. Oh, panjang. Dia suka panas kemudian? Kalau potting mix kering, kasih siram air. Jadinya mesti dalam keadaan lembab lah. Ya, lembab. Dan juga daunnya kalau dirasa tabal lah. Tebal. Dia menjalar sana sini. Tanaman yang popular masa ni yang menjadi orang pilihan orang ramai. Popular Monstera. Ya, Monstera yang sekarang very hot lah. Mengapa monstera ramai orang suka? Kalau saya lihat dia macam seolah-olah macam kena gigit ulat tu pulang. Ya. Tapi itu sebenarnya keunikannya. Ya, keunikan. Jadi bagi pendapat kita macam mana? Apa yang menariknya tentang monstera? Dia daun berlubang-lubang, jadi dia very unik. Nampak setiap daun ada unik dia lah. Kalau ini pun monstera juga kan? Ya. Sebab ia berlubang-lubang dan adakah ini monstera variegated? Ya, variegated. Variegated. Dan ini juga monstera. Monstera Esqualito. Monstera? Esqualito. Esqualito. Oh, jadi bisa kita dapatkan tanaman-tanaman ini apa dari Bali ke ataupun macam mana? Beli. Oh. Ya. Selalunya memang di Brunei lah kita Ya, beli. ada yang swap plants sama plant parents. Jadi kaedah penanaman, kalau tadi philodendron kita kongsikan untuk supaya ia besar segar sihat itu adalah dari segi bajanya, kemudian dari segi penyiraman. Jadi bagaimana pula dengan monstera? Sebab saya pun mengetahui monstera pun jenis tanaman yang akan tumbuh besar daunnya. Ya, boleh. Jadi macam mana tu? Sama juga? Ya, sama. Biasa banyak orang suka simpan monstera dalam Indo. Untuk hiasan Indo, nampak dia hijau lawa. Jadi biasanya penyakit yang dialami oleh tanaman di sekitar ini macam mana contohnya? Ada fungus. Ya, kalau hujan, direct hujan, memang ada fungus. Mesti pakai fungicide, spray semua daun. 1 bulan 2 kali macam itu. 1 bulan 2 kali macam itu. Oh, itu antara tips yang mana kalau ada jua bagi pencinta bunga, satu masalah ataupun satu kesukaran lah yang mengganggu tanaman mereka adalah pest ataupun serangga perosak. Ya. Jadi macam mana tu cara mengatasinya? Macam spider mites yang paling penting lah. Dia selalu di bawah daun. Dia Ia bertapuk tu. di bawah daun dia ya. ketara tu. Mesti lihat kalau ada daun jadi putih-putih, dia ada spider mite. Maksudnya kalau ada tumpuk-tumpuk putih di depan. Ya. Itu artinya spider mite tu berada di belakang. Ya, mesti bersihkan. Kalau terlampau banyak, kasih gunting semua daun. Gunting terus. Gunting semua. Buangkan daun, tumbuh baru lagi. Okey, faham. Jadi spider mite tu kenapa ia boleh tertarik kepada daun-daun itu? Adakah sebab lembab ataupun macam mana? Terlampau kering. Ya. Kalau tumbuhan kering selalu, banyak spider mite datang. Jadi mesti sentiasa dalam keadaan yang lembab. Moisture lah. Ya. Moisture.
Anthurium juga sangat diminati oleh penggemar bunga hiasan kerana penampilannya yang unik dan menarik kerana memiliki daun yang pelbagai bentuk dan warnanya seperti bentuk hati bertemakan warna hijau muda, bentuk sirih dengan warnanya hijau tua serta dihiasi dengan urat daunnya yang hijau putih. Ada juga bentuk daunnya lonjong berwarna hijau tua beserta uratnya warna hijau muda dan berbagai bentuk lagi dengan tema warna daunnya yang berbeza-beza. Sementara nama-nama Anthurium ini juga unik dan menarik. Spider plant dikaitkan dengan nama sejenis serangga ini mudah ditanam dan dijaga yang menjadi satu daripada tanaman hias yang disukai ramai, terutama peminat bunga hiasan. Ia mudah ditanam di mana-mana tempat yang bersesuaian, sama ada di ruang dalaman atau di halaman rumah. Penampilan daunnya yang memanjang tipis dan berwarna hijau yang memiliki garis putih memang tampak unik dan menarik. Spider plant dikatakan boleh menyaring udara kotor dan menyerap bau di suatu ruangan tertentu. Selain itu, ia boleh menghasilkan udara yang bersih. Kelihatan unik dan menarik, bunga Plea peperomioides juga mempunyai nilai keindahannya yang tersendiri. Tampil dengan daunnya yang bulat dan pipih dengan warna hijau yang menawan, terpamer comel di pasu-pasu yang bersesuaian. Plea boleh dijadikan tanaman hias di meja atau digantung di suatu ruang tertentu yang menampakkan kecantikannya yang tersendiri. Mempunyai nama yang unik, tanaman hias beliau seterusnya dipanggil Rhaphidophora foraminifera yang mempunyai keistimewaan tersendiri kerana terdapat lubang di tengah iaitu di sepanjang tulang daun utamanya. Yang jenis bergantung ni, batu berpasu. Baik Abang Wiki, mungkin boleh kongsikan apa ni usulnya unik kan ni? Ini apa ni? Macam ada biji-biji usulnya. Tanaman apa ni? Ini Dragon Jack. Dragon Jack. Kita pegang satu. Oh, ini Dragon Jack. Jadi apa keistimewaannya ni? Dia tumbuh atas kokopit. Dia tumbuh atas kokopit? Ya. Jadi apa menariknya mengenai dengan tanaman ni? Macam maksud saya, apa yang buat kita suka tanaman macam ni? Ini dia tumbuh lama dan very cute. Oh, dah sangat comel. Comel. Dah sangat comel. Jadi ia tumbuh atas kokopit itu maksudnya kokopit daripada kita ni menggunakan tanah, kita ni menggunakan sabut kelapa saja. Jadi boleh tumbuh macam tu. Boleh. Oh, jadi usulnya taklah sesukar mana untuk Ini ditanam. sama juga. Mana? Ini. Oh, ini apa namanya? Ini Dischidia. Oh. Cara penjagaannya sama? Biasa saya potong pendek-pendek cucuk di atas Kokopit ni. kokocannya. Aha. Oh. Dia boleh tumbuh 1 bulan dia jadi. Bulan dia jadi. Oh, mudah sekali. Jadi apa lagi yang ada di kawasan sini? Macam mana ni? Apa soalnya ni? Melingkar Ini eggplant. eggplant. Aduh. Macam mana usulnya ni? Dia boleh tumbuh besar dan berbunga. Oh. Jadi saya lihat dari jauh saya fikir tajam. Rupanya indah. Ya, biasa spray air saja dia boleh tumbuh dan berbunga. Dan berbunga. Tapi ini dia kering ke ni? Ini kering sudah, mau buang. Oh, jadi dibuanglah. Ya, Yang dibuang. kering-kering ini dibuang. Ya. Okey. Jadi kalau di spray menggunakan air, di mana tahkan dia ni dihalalkan, adakah pada akarnya? Saya kurang pasti mana akar. Badan semua daun. Badannya. Oh, itulah keunikan eggplant, iaitu tanaman jenis udara. Ya, udara. Betul kata. Okey, baiklah. Jadi kalau kita teruskan ini pun unik-unik saja je habis kita tanaman ni. Ini apa lagi ni? Ini eggplant juga. Eggplant juga. Jenis yang lain. Jenis yang lain. Oh. Apa Dia boleh berbunga boleh warna berbunga? merah. Jadi tadi saya tertanya apa lawannya macam tu. Tapi rupanya ia boleh mengeluarkan bunga Ya, warna boleh. merah-merah. Ya. Jadi itulah sebenarnya keunikan. Ya. Jadi kalau bagi peminat bunga memang mereka tahu ni. Jadi masa mula-mula bis kita ingin mendapatkan tanaman macam ni, memang kita tahu macam mana hasilnya nantikah ataupun macam Ya. Saya minat juga ini eggplant. Ya, sejak dulu saya sudah bertanam. Oh. Ya. Jadi kalau saya lihat Boleh eggplant seperti contoh Ania dan Ani juga tidak menggunakan pasu. Tidak digantung pada pasu. Tidak seperti tanaman yang Ani tadi. Memang cuma tukar. Ya, Dia punya karakteristiknya memang tidak perlu tanam pada pasu.
Tidak perlu. Tidak perlu. Hmm. Tapi boleh. Boleh gantung atas kayu, dia boleh tumbuh sudah. Boleh tumbuh sudah. Hmm. Jadi adakah ia akan tumbuh panjang lagi Boleh. menjalar ke bawah? Boleh. Tapi dia lambatlah dia tumbuh. Saya agak tertanya-tanya kalau Awang Wiki tahulah asalnya dari mana ni? Ini Ia endemik pada negara dari mana? Afrika. Oh, dari Afrika. Hmm. Mungkin kita boleh kongsikan apa ni namanya? Ini eggplant dia boleh tumbuh besar dan bertahun gulung-gulung. Selepas dia berbunga di atas. Jadi kalau bis kita mengatakan mengenai dengan ia boleh tumbuh besar, adakah perlu dipindahkan ke tempat ataupun ke pasu yang lebih besar? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak Ia boleh tumbuh besar walaupun pasunya kecil. Ya, ya. Okey. Oh, jadi memang banyak sebenarnya tanaman yang boleh dihiasi di rumah. Di rumah macam seumpamanya memang boleh dihias di rumah lah. Jadi perlu banyak air ke ni tanaman gantungan ni? Biasa siram 3 hari sekali. Perlu banyak air indah. Tidak perlu banyak air. Jadi memang di spray saja. Spray saja. Memang kalau dilihat tanaman bis kita ni memang secara nyata begitu banyak sekali dan juga kita menyimpan di tempat yang khas dan juga ini memang tanaman-tanaman yang tidak memerlukan cahaya yang secara terus kan. Yes. Sebab tu saya menyimpan jaring berwarna hitam. Ya. Jadi memang banyak sebenarnya perkongsiannya. Awang Wiki telah kongsikan kepada saya dan saya percaya penonton luar sana pun juga banyak belajar mengenai dengan penanaman bunga. Tips yang dikongsikan yang menarik juga tadi adalah kulit telur. Penggunaan kulit telur ya untuk memberi kalsium. Ya. Dan ada penonton, alhamdulillah itulah perkongsian daripada Awang Wiki. Ingin kami ucapkan ribuan terima kasih kerana ingin berkongsi tanaman-tanaman bis kita yang begitu sihat, indah dan juga menarik sekali. Dan ada penonton, insya-Allah kita akan bersua di lain keluaran untuk mengetahui apakah lagi perkongsian daripada personaliti kita di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.